Tok Abah, apa sebenarnya maksud Madani dan bila ia dimulakan? Tok Abah jangan begitu terpanjang lagi. Silakan. Bila saya sebut kita ni sebab kita nak mengambil sempena khas besok Kongres Keadilan. 26 tahun dah tu. Ya. Kalau tanya saya, ini membangun dan membina negara madani ini adalah kerja yang telah tertangguh selama 26 tahun. Allahu Akbar. 26 tahun saya tertangguh selepas tragedi 98. Sebab itu bila dia angkat sumpah, selesai dia angkat sumpah, kan? Awalnya ialah terus keluar surat kepada kami di Institut Nur Ihsan. Saya diminta untuk meluncurkan balik. Sebab buku tu kita dah luncurkan sebelum itu di bulan 10 di Hotel Dorset. Naskah awalnya ialah skrip. Apa dia buku Madani ini? Dia adalah himpunan perjalanan Datuk Seri Anwar selama 5 dekad itu. Puncanya ialah 2018, semua tahu kita menang. Dan lepas kita menang itu, ada seorang sahabat baik Datuk Seri, saya ingat semua orang biasa dengar nama Profesor Dr. Ziauddin Sadar. Ya. Daripada Post Normal Study London. Bertanya, dalam masa 2 tahun ni, you akan jadi Prime Minister. So, apa dia tema yang nak dibawa? Dan itu spark idea untuk mengumpulkan beberapa teman-teman rapat dan juga ada sekretariat lah di mana kami diminta juga. Tapi awalnya kami tak terlibat sebab perbincangan tu di London, di Georgetown University lah. Kawan-kawan yang thinkers ni lah kan. Kemudian semua tahu berlaku tragedi Sheraton. Pergerakan tragedi syaitan. kemudian COVID yang menyebabkan akhirnya di Universiti Islam Antarabangsa IIIT, International Institute of Islamic Thought, pengurusi rantau Asia ini Profesor Datuk Fauzan koordinat kan, kawan-kawan yang masih terlibat, Ziauddin dan kawan-kawan yang lain. Ada beberapa bengkel di Janda Baik, di Langkawi, di beberapa tempat sehingga akhirnya dirumuskan hampir 300 lebih buah buku yang Datuk Seri Anwar baca. Surat-surat dia waktu dalam penjara kepada teman-teman dan tokoh-tokoh. Kan? Ucapan dia. Semua itu dibahas, dibincang, debat, dirumuskan. Kan? Dan hasillah macam, sekali lagi lah, patut boleh bawa buku. Yang ditulis skrip. Itu naskah asalnya. Skrip itu membawa maksud S, sustainable, C itu compassion, R itu respect, ya, S, C, R, I, innovation, P, prosperity, dan T itu trust. Itu akronim, Datuk. Makna 6 itu adalah nilai-nilai unggul, disebut framework, kerangka. Itu sebab dia panggil framework. Kalau dalam naskah Melayunya disebut kerangka membina, kerangka reformasi, membina negara madani. Dan 6 itulah yang diterjemahkan. S itu mampan. Tapi dia tak ikut susunan huruf tu. Sebab nak dapatkan madani tu. Kerana lepas dilancarkan bulan 10, Parlimen kemudiannya berubah, nak pilihan raya. PH dah ada manifesto. Jadi, pandangan pimpinan pada waktu itu bahawa naskah skrip ini boleh juga dijadikan bahan kempen. Maka sekali lagi kami diminta dalam masa sebulan untuk menterjemahkan ke bahasa Melayu. Dan kemudian diluncurkan kali kedua di Hotel Tamu, Kampung Baru. Itu yang menggunakan Madani itu. Madani, M, mampan, A itu kesejahteraan. Membawa maksud prosperity. Dia dah tak ikut sequence dah. Sebab nak dapat Madani itu. Dan seterusnya lah. D itu daya cipta. A itu hormat. Dan sampai yang akhir sekali ihsan. So, apa yang saya cuba nak sebutkan di sini ialah Madani yang Datuk Seri Anwar angkat ini bukanlah benda yang baru nak bermula. Bahkan dalam buku itu, Datuk Seri Anwar, ini adalah disebut satu proses yang pembinaan negara bangsa yang bermula dari zaman Tengku Abdul Rahman dulu. Itu hebatnya.
Sebab dia sangat inklusif. Mana setiap seorang Perdana Menteri itu sampailah Ismail Sabri. Mana kita tak boleh nafikan semuanya ada sumbangannya, kecil besar, yang akhirnya pengalaman yang panjang itu membina negara bangsa itu sekarang ini dirumuskan oleh beliau dengan perjuangan dia yang 5 dekad itu. Sebab itu dia sebut bahawa sudah sampai masanya detik penting dalam negara ini, iaitu kita meraihkan kemajmukan yang ada dengan memberikan penegasan kepada 3 perkara penting, iaitu tata kelola. Nombor 1 ialah pengurusan ekonomi, pembangunan negara ini. Yang kedua soal tata kelola, dan yang ketiga soal keadilan sosial. Dan 3 inilah yang beliau angkat, bahkan diterjemahkan sewaktu pembentangan bajet baru ni. Jadi saya nak rimuskan 2 perkara. Nombor 1, jangan disamakan Madani ini dengan membangun negara Madani ini dengan keluarga Malaysia. Jauh tu. Itu cerogan. Ataupun Islam Hadari. Bahkan wawasan 2020. Makna setiap Perdana Menteri mengangkat satu tema. Kan? Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bukan jadi Perdana Menteri baru nak fikir apa nak buat untuk negara ni. Kan? Ismail Sabri dah angkat sumpah. Tema apa nak angkat? Bincang dengan birokrat, bincang dengan eksekutif, keluar keluarga Malaysia. Tapi Anwar Ibrahim angkat sumpah 24 November, masuk aja pejabat, bawa, serah kepada KSM, kepada Kabinet. Ini yang saya membangun negara Madani. Nak laksanakan. Sebab itu, bagi saya, Madani ini, dia, of course, Datuk sebut tadi, dia ada kaitan dengan penghijrahan Rasulullah dari Madinah, dari Mekah, pergi ke Yathrib, dan kemudiannya, kenapa disebut Madinah? Madinah itu ialah negeri yang bercahaya, the enlightened city. Proses urbanisasi itu, sebab di mana orang Islam dari Mekah pergi sana, dan jangan lupa di sana itu ada pelbagai etnik kaum. Jadi isu kepelbagaian, kan, meraihkan diversity ini bukan baru. Jadi Rasulullah macam mana nak itu mengolahkan itu tu, soal membina pasar, kan, perjanjian, iaitu yang akhirnya timbul dipanggil Sahifah Madinah. Itu negara Madani yang pertama lah. Jadi saya bangkitkan ini sebab macam Datuk sebut tadi, bila masuk dalam parlimen, orang cuba nak debatkan Madani ini tak sama macam negara Madinah. Madani ini ada campur aduk John Locke ataupun Immanuel Kant yang menulis tentang penjarahan. Madani ini lari dari pandangan yang diberikan oleh Al-Farabi atau Ibn Rushd. Kan? Ini hujah sebelah sana lah. Saya terfikir pula, mereka ni baca tak buku ni? Sebab 300 lebih buku tu, saya tak nampak pun nama John Locke. Kan? Buku-buku yang Anwar Ibrahim baca tu, tak ada. Walaupun memang beliau pernah membaca buku tu. Kan? Jadi, Madani yang beliau nak bawa, ini model Malaysia, Datuk. Model Malaysia. Dan sebab itu, bagi kita yang Alhamdulillah syukur banyak-banyak yang duduk dalam keluarga besar keadilan ini, dan besok saya percaya ucapan dasar Datuk Seri ada realisme pelaksanaan untuk Madani itu, dia sebenarnya ialah menterjemahkan deklarasi Permatang Pauh. Kupas kejap lagi untuk deklarasi Saya nak berhenti kat situ kerana deklarasi itu bagi saya diterjemahkan dengan menyambung kerja yang tertangguh pada 96 dengan kebangkitan Asia dan membangun negara Madani mengikut kerangka reformasi. So, ini bukan calang-calang idea. Calang-calang idea. Hubung kait. Calang-calang idea. Dan bila orang bercakap seperti yang kita dengar baik dalam parlimen ataupun saya dengar kupasan-kupasan kat luar tu, saya jadi kesedihan saya ialah
Kau tak faham macam mana derita perit maung yang dilalui oleh insan yang bernama Anwar Ibrahim ini dan mereka yang bersama dengan dia sepanjang perjalanan tersebut nak mengangkat idea besar ini sehingga dia angkat sumpah tu. Mana itu saat dan detiknya, let's execute ini. Ya, ya. Tiba-tiba orang nak debat, nak bertafsir. Orang nak memplakan. Oh, jadi saya tak boleh terima yang itu. Minta maaf saya ambil panjang tu, nak memberikan supaya sebelum kita dengar ucapan dasar Datuk Seri Anwar besok, kita kena faham bahawa apa yang beliau akan sampai ni, akan sampaikan pada besok, saya percaya adalah amanat penting. Ya. Sebab kita yang ada dalam Parti Keadilan Rakyat ni adalah reformis. Yang bukan kerana kita jadi kerajaan, bukan kerana kita duduk dalam agensi GLC Datuk, bukan kerana kita diberi jawatan menteri, tetapi kerana kita adalah reformis yang percaya kepada apa yang diungkapkan dalam para pertama Deklarasi Permatang Pauh, bahawa kita surah Al-Hujarat itu makna kami ini mengisytiharkan untuk bersungguh-sungguh melaksanakan reformasi islah mastata'tum itu yang secara keseluruhan. Ya, merangkumi. Merangkum. Ya. Saya ingat cukup kot. Panjang lah tu. Terima kasih Tok Abah.